Baik semua, cuba lihat. Kita ada 3 bentuk log yang diberi. Okay, the first is log 60 asas 5. Okay, sekarang ni 5 ni adalah kita punya base. Okay, dan 60 ni adalah kita punya value. Okay, nilai log tu sendiri. Okay, sekarang ni cuba tolong sir fikirkan untuk 60, apakah hasil darab bagi mendapatkan nilai 60. Okay, kita list out sekejap. Okay, untuk dapatkan 60, apa darab apa dapat 60? Okay, 1 darab 60, 2 darab 30, 3 darab 20, 4 darab 15, 5 darab ada 5 darab 12, 6 darab 10. Okay, cukup yang banyak. Okay, so sekarang ni kesemua ini adalah senarai hasil darab untuk mendapatkan nilai 60. 1 darab 60, 60, 2 darab 30, 60, sampailah 6 darab 10 dapat 60. Okay, sekarang ni 60 ni satu nilai dalam log, tapi kita boleh pecahkan dia 2. Okay, seperti contoh. Okay, contohnya saya ambil lah 2 dengan 30 ni kan. Okay, so betul kan 2 darab 30 sama dengan 60. Okay, so sekarang ni saya ambil bentuk log ni. Okay, kita pecahkan 60 ni kepada hasil darab 2 nombor. So dengan mengambil 2 30 ni, dia akan jadi log 60. Okay, asasnya log 60 asas 5. Okay, katakanlah saya nak tukar. Okay, saya akan pakai log. Okay, 60 tadi hasil darab bagi 2 dengan 30 kan. So 2 darab 30. Asas dia sama, kita tak ubah. Okay, yang kita ubah adalah nilai log sendiri. Okay, now nampak tak seubah? Okay, next. Boleh lagi tak seubah yang lain pula? Boleh kan? Okay, contohnya saya ambil lah nilai 5 dengan 12 ni pula contohnya. Okay, betul kan? 5 darab 12 sama dengan 60. So 5 dan 12 ni adalah hasil darab bagi 60. Okay, so dengan bentuk asal adalah log 60 asas 5. Okay, kita nak tukar 60 ni kepada 2 digit hasil darab. So dia juga boleh jadi log 4 darab 15. Asas tak tukar je, asas 5. So nampak tak? Okay, so bila buat begini, kita akan dapat 2 bentuk log yang berbeza, tapi sebenarnya nilai log dia yang sama. Okay, B. Kita tengok bentuk B pula. Okay, B kita ada log 12 asas 5. Okay, sekarang ni, okay, ni kita panggil sebagai log tunggal. Okay, ada satu log je kan. Okay, sekarang ni tolong sekejap fikirkan untuk nilai 12 tu. Okay, tolong fikirkan hasil darab bagi 12. Okay, apa darab apa dapat 12? Okay, so apa dapat 12? 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4, lagi 5 tak ada, 6 darab 2. Okay, cukup. So kita ada 3 hasil darab untuk dapatkan 12. Okay, sekarang ni saya nak jadikan 12 ni, nak pecahkan dia kepada 2 digit. Okay, so saya juga boleh tulis dalam bentuk lain. Okay, log 12 asas 5 ini boleh juga ditulis dalam bentuk, okay, 12. Apa darab apa dapat 12? Kita ada 3 senarai ni kan. 1 12, 2 6 dengan 3 4. Okay, katakanlah saya nak pakai yang ini 3 4 ni. Okay, so kita tahu 3 darab 4 sama dengan 12. So log 12 asas 5 ini juga boleh ditulis sebagai log 3 times 4 to the base of 5. Okay, base dia tak berubah, kita ubah nilai bentuk nilai dia sahaja. Nampak? Okay, untuk lain pula contohnya. Okay, so nak ambil yang ni pula. Okay, 6 dengan 2. So log 12, okay, log 12 to the base of 5 juga, okay, also can be written as log, okay, 2 times 6 to the base of 5. So nampak tak? We have 2 different log. Okay, tapi sebenarnya 2 log ini adalah log yang sama. Okay, baik, sekarang kita lihat pula. Okay, saya akan expose dengan kamu semua berkenaan dengan the law of logarithm, which is the first law adalah product law. Okay, hasil darab. Okay, log xy to the base of a
Okay, nampak tak ni? Okay, log tunggal sama dengan hasil tambah 2 log. Okay, dengan syarat asasnya sama. Okay, tapi nampak tak ni? Log XY sama dengan log X tambah log Y. Okay, asas dia sama ya. Log A, log A, log A. Okay, sekarang ni cuba tengok yang ini. Okay, nampak tak tadi kita dah pecahkan kan? Okay, which is, okay, kita punya single log, log tunggal kita adalah log 60. Okay, tapi sekarang kita dah pecahkan dia jadi log 2 times 30. Okay, so XY ni darab maksudnya. Okay, so sekarang ni bila ditulis dalam begini, kita boleh pecahkan dia lagi. Sama dengan, okay, so dia akan jadi, okay, log 2 to the base of 5 plus log 30 to the base of 5. Nampak tak kita pecahkan dia? Okay, asalnya dia adalah log tunggal, which is log 60 to the base of 5. Tapi kita pecahkan jadi hasil tambah 2 log. Okay, ni maksud dia, hukum log yang pertama ni. Okay, kita lihat yang kedua. Okay, log tunggal kita adalah log 60 to the base of 5, still the same. Okay, tapi sekarang kita dah pecahkan nilai log tu kan, 60, kita pecahkan kepada 4 darab 15. Okay, di mana 4 darab 15 ni nak merujuk kepada, okay, hasil tambah 2 log, which is log 4 to the base of 5, plus, okay, log 15 to the base of 5. Okay, so hasil tambah 2 log ini, okay, adalah sebenarnya sama nilai dengan log tunggal bagi log 60. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, tadi kita dah pecahkan from log 12 to the base of 5, kita jadikan log 3 times 4 to the base of 5. Okay, so log 3 darab 4 kita boleh pecahkan jadi hasil tambah 2 log. So bila kita pecahkan dia akan jadi log 3 to the base of 5 plus log 4 to the base of 5. Okay, which means, okay, hasil tambah 2 log ni asalnya actually from single log, which is log 12 to the base of 5. Okay, sama juga dengan contoh terakhir ni. Okay, kita dah pecahkan tadi log 12, kita pecahkan jadi log 2 times 6. Okay, di mana hasil darab nilai log ini sebenarnya adalah, bila kita pecahkan dia akan jadi hasil tambah 2 log. Okay, so dia akan jadi, okay, kita ada 2 dengan 6, dia akan jadi log 2 to the base of 5 plus log 6 to the base of 5, which is, okay, sum of 2 logs ni, okay, hasil tambah 2 log ni sebenarnya adalah nilai bagi log tunggal bagi log 12 to the base of 5. Okay, so itu maksud hukum log yang pertama. Okay, untuk contoh C pula, kita apply untuk hukum log yang kedua, iaitu division law atau hukum hasil bahagi. Okay, our single log is log 100 to the base of 5. Okay, so cuba tengok sekejap. Law kita yang kedua adalah, okay, log X over Y is equal to log X minus log Y. Okay, maksudnya di sini adalah hasil tolak 2 log adalah log tunggal yang nilainya bahagi. Okay, contoh, okay, log 100 to the base of 5. Okay, sekarang ni cuba fikirkan sekejap untuk nilai 100 ni. Okay, apa bahagi apa dapat 100? Okay, kita fikirkan sekejap. So untuk dapat 100, maybe 200 divide by 2, betul? Dapat 100. Okay, ada lagi tak? Okay, maybe 350 divide by 3.5 dapat 100. Okay, sekarang ni saya nak expose untuk the second law dalam logarithm. Okay, so sekarang ni kita dah buat. Okay, untuk dapatkan nilai 100 ni, kita bahagikan antara 2 digit. Okay, antara 202, antara 350 dengan 3.5. Okay, so sekarang kita pecahkan. Okay, cuba lihat 100 yang dalam ni kita boleh pecahkan dalam hasil bahagi. Okay, log tunggal kita log 100 to the base of 5. Okay, tapi bila kita buat dalam bentuk hasil bahagi, dia juga boleh ditulis sebagai log 200 over 2 to the base of 5. Nampak tak? Kita ubah. Okay, kita tengok ada bentuk. Okay, ni bentuk pertama tadi. Okay, bentuk kedua pula. Okay,
log 100 to the base of 5 ini juga boleh ditulis sebagai log, okay, log 350 divide by 3.5 to the base of 5. Base dia tak berubah, okey. Kita ubah nilai ni saja. Okey, kenapa nak ubah nilai? Sebab kita nak tunjukkan pembuktian menggunakan hukum law of logarithm yang kedua, which is division law. Okey. Bila nilai log kita jadi bentuk bahagi, okey, kita boleh ubah dia kepada hasil tolak dua log, which is log 200 over 2 to the base of 5 juga boleh ditulis sebagai log 200 to the base of 5 minus log 2 to the base of 5. Kan jadi hasil tolak dua log tu. Okay, which comes from single log sebenarnya. Okay, log 100 to the base of 5 ni juga boleh ditulis sebagai, okay, tadi bentuk kedua ni. Okay, kita juga boleh ditulis dia sebagai log 350 to the base of 5 minus log 3.5 to the base of 5. Okay, which is, okay, hasil tolak dua log ni comes from one single log. Nampak tak? Okay. Okay. Saya rasa saya teruskan terus dengan hukum log yang ketiga, which is product division power, tak silap, multiple law. Okay. So kita diberi log x to the power of n, okay, with base a, juga boleh ditulis sebagai n log x to the base of a. Okay. Apa maksud hukum ni adalah, okay, begini. Kalau kita diberi, okay, satu nilai log, okay, contohnya kita diberi log 5 kuasa 2 asas 5. Okay. Bila diberi bentuk begini, sebenarnya, okay, kuasa yang dekat nilai tu ni, kuasa ni kita boleh lompatkan ke depan. So dia akan dapat bentuk baru, which is 2, okay, 2 log 5 to the base of 5. Okay. Contoh lain, kita ada log 8 to the power of 1 over 3 to the base of 2. Okay, is equal to, okay, dapat bentuk macam ni. Nilai log kita sekarang ada kuasa kan? Okay, kuasa ni kita boleh lompatkan ke depan log. Okay, dengan jadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 over 3 log 8 to the base of 2. Okay, boleh? Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Okay, contohnya adalah log, okay, log 7 to the power of 2 with base 2. Okay, so soalan mungkin nak kita cari nilai bagi log ni. So caranya adalah, okay, kuasa dekat nilai log ni kita lompatkan ke depan. So bentuk barunya adalah 2 log 7 to the base of 2. Okay, sekian untuk the exposure for the law of logarithm. Saya tunjukkan sedikit contoh. So harap dapat faham, sebab kita akan apply hukum log ni dalam penyelesaian persamaan log. Okay.